ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam majlis ilmu, majlis yang dikenali sebagai satu tamang daripada tamang-tamang syurga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya setiap malam hari Selasa, malam Rabu, kuliah hamba kita baca kitab Bulughul Maram berkenaan dengan hadis yang berkait dengan hukum hakam. Namun pada malam ni hamba diberi satu tajuk khusus untuk dibincangkan bersama dengan ahli jemaah Masjid Putih. InsyaAllah tajuk yang diberikan kepada hamba adalah ulang kaji hukum hakam yang berkait dengan Aidul Adha. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari raya Qurban ataupun hari raya Adha, ibadat yang paling besar yang dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia adalah ibadat Qurban. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan bincang berkenaan dengan ibadat Qurban menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Cuma oleh kerana waktu terlalu singkat, lebih kurang dalam setengah jam sahaja, maka hamba akan ambil poin-poin penting sahaja untuk dibincangkan ataupun diulang kaji pada malam ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadat Qurban adalah satu ibadat yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadat Qurban adalah ibadat yang cukup mulia di sisi syarak. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadat Qurban kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pensyariatan ibadat Qurban sabit dengan dalil daripada Al-Quranul Karim, sabit dengan dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabit dengan dalil yang disepakati oleh ulama. Ijma' ulama mengatakan di syariat melakukan ibadat Qurban. Orang yang melakukan penghinaan terhadap ibadat Qurban dikhawatiri merosakkan akidah dia, kerana pensyariatan ibadat Qurban termaktub dalam Al-Quranul Karim, disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' ulama. Orang yang mempertikaikan pelaksanaan ibadat Qurban dikhawatiri tentang akidah dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam ayat yang cukup pendek, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberi kepada engkau ya Muhammad Kautsar, maka hendaklah salli, mengerjakan sembahyang. Sebahagian daripada ulama tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan sembahyang di sini adalah sembahyang hari raya, wanhar, dan hendaklah engkau melakukan ibadat Qurban. Okey, ini daripada Al-Quranul Karim. Banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan pensyariatan melakukan ibadat Qurban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum hilal dzil hijjah, apabila mu melihat, ataupun dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sesiapa yang mempunyai kemampuan namun dia tidak melakukan ibadat Qurban, maka jangan sekali-kali dia menghampiri tempat sembahyang kami. Ini menunjuk
disyariatkan melakukan ibadat korban. Okey, dua. Yang ketiganya, sepakat ijma' ulama tanpa ada khilaf mengatakan bahawasanya ibadat korban adalah disyariatkan. Dituntut kepada setiap mukallaf yang mempunyai kemampuan melakukan ibadat korban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum melaksanakan ibadat korban, ulama berselisih kepada dua pandangan. Pandangan majoriti ulama melaksanakan ibadat korban adalah sunnah. Namun ada sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya melakukan ibadat korban bukan sunat, bahkan wajib. Ulama berselisih pandangan. Ada pandangan yang mengatakan wajib. Majoriti ulama termasuk pandangan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali mengatakan sunat. Namun ada segelintir ulama, sebahagian ulama iaitu mazhab Hanafi berpandangan bahawasanya melakukan ibadat korban adalah wajib. Bagi orang dalam mazhab Hanafi, bagi orang yang mempunyai kemampuan namun dia tidak melakukan ibadat korban, maka hukum dia adalah berdosa. Sebab ada hadis kata mazhab Hanafi, dan hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Majah, kata Rasulullah, sesiapa yang mempunyai kemampuan namun dia tidak melakukan ibadat korban, jangan dia menghampiri tempat sembahyang kami. Rasulullah melarang dia datang kepada masjid ketika mana dia mampu melakukan ibadat korban namun dia tidak melaksanakan. Sebab itulah mazhab Hanafi menghukum sebagai wajib. Namun majoriti ulama dia melihat kepada hadis yang lain, yang mana di sana ada hadis yang lain yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah," apabila kamu melihat bulan, anak bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan seorang di kalangan kamu berkehendak, berkeinginan untuk melakukan ibadat korban, fala yamassa min sya'rihi wala basharihi syai'a, dia jangan menyentuh bulu dia, rambut dia, kulit dia sedikit pun, maksudnya jangan dia potong sehingga dia melakukan ibadat korban. Jadi dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut apabila tengok anak bulan Zulhijjah mung berkeinginan untuk melakukan ibadat korban. Jadi kita faham daripada hadis ni, kata majoriti ulama, Rasulullah ataupun syarak meletakkan, menggantungkan melakukan ibadat korban kepada keinginan mukallaf. Mung ingin melakukan ibadat tersebut, jadi digantungkan melaksanakan ibadat korban dengan keinginan mukallaf. Ini menunjuk bahawasanya tidak diwajibkan. Kalau diwajibkan, dia tidak akan ikat dengan keinginan mukallaf, dia akan suruh terus kepada suruh tanpa meletakkan ingin ke tak mau buat ke nak buat, tak ada, terus suruh buat. Jadi kata ulama ambil daripada hadis ni menunjukkan bahawasanya ibadat korban adalah sunnah, tapi sunnah muakkadah, yang tuntutan yang cukup kuat daripada syarak supaya kita melakukannya, kerana hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Majah tadi. Sebab itulah ramai ulama mengatakan orang yang tidak melakukan ibadat korban sedangkan dia mempunyai kemampuan, maka dia telah melakukan perkara yang dilarang oleh syarak, walaupun tidak berdosa. Nama dia adalah, hukum dia namanya makruh. Jadi dia telah melakukan suatu perkara yang makruh. Jadi makruh bagi seseorang yang mampu melakukan ibadat korban tapi dia tidak melaksanakan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, menurut pandangan majoriti ulama, termasuk pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, dan ni pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, melaksanakan ibadat korban hukum dia adalah sunat, bukanlah wajib. Jadi ketika mana melaksanakan ibadat korban sunat, maka boleh kita buat dan boleh kita tidak buat. Maksudnya kalau kita tidak buat tidaklah berdosa, kalau kita buat dapat pahala, tu yang dimaksud dengan sunat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan orang yang telah membeli lembu korban, binatang korban, kambing korban, lembu korban, tapi dia nak buat korban sunat, sampai masa esok dak jadi semula nak jual balik. Kadang-kadang orang yang nega ni otak dia nak cari keuntungan je, betul tak gitu? Orang nega kan, dia beli lembu 3,500. Kebetulan ada masjid itu Allah dak cukup lembu sekor. Oh, jadi susah, dia kata tak apa, hamba bayar lembu tu dalam 5,000. Orang nega ni dak kira, dia dah kira untung. Jadi untung mahal lalu. Dia orang nega kan, orang nega untung 200 ya dah jalan lalu dah. Ni bukan 200 ya, beli 3,500 kan nak 5,000. Dah orang kapik orang. Dia kata aku nak buat sunat, boleh tak jual, tak ada masalah, sebab hukum dia adalah sunat. Namun perbuatan dia makruh kerana dia mempunyai kemampuan, tidaklah haram. Okey, itu kita kena tahu hukum. Ama sebenarnya mendatangkan contoh masalah ni sebab dia, kerana baru ni ada satu soalan yang diajukan kepada hamba, yang mana soalan ni adalah
ada seorang ni, dia beli lembu korban. Dia beli lembu korban sebelum daripada sampai hari raya. Esok hari raya, esok kira ni masuk dah hari raya ni, cuma dah sampai lagi waktu sembelih. Memang masuk dah raya betul tak masuk dah malam raya ni kan kita panggil ke dak malam raya lagi malam raya dah kita ni panggil malam raya dah ni. Masuk dah, cuma dak sampai lagi waktu meleh. Waktu meleh dak sampai lagi, jangan balik meleh pula pas ni. Dak sampai lagi waktu meleh, esok baru sampai waktu meleh. Tu pun lepas daripada sembahyang raya baru sampai waktu meleh. Jadi sekarang ni dia beli dah lembu korban baru ni, tiba-tiba mati sebelum sempat dia sembelih. Okey, soalannya, adakah lembu korban tu wajib kena sembelih ataupun jadi harta pusaka? Okey, kalau sekiranya dia tidak bernazar, nanti kita akan jawab soalan ni. Kita ambil cerita masalah saat ni tu, kalau orang beli lembu, tiba-tiba ada orang nak beli pula, dia juga dia tidak melaksanakan ibadat korban, hukum dia adalah bukanlah haram, bahkan makruh sahaja. Perbuatan dia tidaklah haram. Okey, nanti hamba akan jawab masalah yang diajukan kepada hamba kat ni, kalau sekiranya sempat masa, sebab hamba nak hurah secara keseluruhan berkenaan dengan hukum melakukan ibadat korban. Okey, hukum melakukan ibadat korban, hukum dia adalah sunat. Okey, itu asal. Dalam mazhab Imam Syafi'i bertukar menjadi wajib dua keadaan. Asal melaksanakan ibadat korban sunat, namun bertukar menjadi wajib dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah apabila seorang tu bernazar. Dia nazar. Dia nazar wajib atasku. Dia nazar makna nazar? Nazar ni dia telah mewajibkan ke atas diri dia sesuatu ibadat yang pada asalnya tidak wajib. Itu asal nazar. Nazar ni dia mewajibkan kepada diri, ke atas diri dia suatu ibadat yang pada asalnya tidak wajib. Asal ibadat ni tidak wajib, namun dia mewajibkan ke atas diri, ke atas diri dia. Itu yang dinamakan sebagai nazar. Jadi asal ibadat korban sunat, namun bertukar menjadi wajib. Yang pertamanya apabila dia nazar. Dia nazar ni, Allahu Rabbi, perbahasan nazar dia panjang sikit, kita kena bahas. Okey, kita sebutlah perbahasan nazar supaya kita dapat memahami secara keseluruhan berkaitan dengan nazar dan hukum hakam yang berkait dengannya. Yang nazar secara asasnya terbahagi kepada dua. Yang pertamanya dipanggil nadhrut tabarrur, yang keduanya nadhrul lajaj. Benda pula nadhrut tabarrur dengan nadhrul lajaj. Orang yang biasa belajar mendalami ilmu fiqh, apa biasa dengar lah. Orang yang tak biasa mengalami ni, Allah Rabbi, tidak biasa terdedah dengan ilmu fiqh ni, pening buat bunyi. Mudah ke? Okey, kita royak istilah dia. Ada nadhrut tabarrur, ada nadhrul lajaj. Okey, dua nazar. Nanti kita akan royak hukum. Nadhrut tabarrur dia terbagi kepada dua pula. Yang pertamanya dipanggil nadhrul mujazah, yang keduanya an-nadhrul mutlaq. Jadi kesimpulan pembahagian nazar ada tiga. Yang pertamanya nama dia nadhrul mujazah, yang keduanya nadhrul mutlaq, yang ketiganya nadhrul lajaj. Okey, tiga. Nanti kita urang tiga ni. Nazar ni tiga. Jadi akan datang kalau nazar tak kira nazam dia pun, kita tengok dalam tiga ni lagu mana. Okey, kita ambil selesai. Yang pertama nadhrul lajah, nadhrul mujazah. Nazar mujazah nama dia. Apa maksud nazar mujazah? Seseorang mewajibkan kepada diri dia, ke atas diri dia, suatu ibadat yang pada asalnya tidak wajib, dengan dia menggantung terjadi sesuatu perkara ataupun tidak terjadi sesuatu perkara. Dia gantungkan kewajipan melakukan sesuatu ibadat ke atas diri dia dengan terjadi sesuatu atau tidak terjadi sesuatu, tu namanya nadhrul mujazah. Contoh, terjadi sesuatu perkara, ia kenang ke seorang puak. Okey, contoh, kenang ke seorang puak. Orang lelaki cuba kenang kepada seorang puak. Mereka hak yang dok normal, hak yang ada masalah. Golongan LGBT saja hak yang bermasalah. Kalau orang normal memang kenang dah kepada orang puak ke tak? Okey, kenang kepada orang puak. Jadi apabila kenang kepada orang puak, suruhlah mak pergi tanya, mengisi. Dah orang menunggu satu jawapan ni depo rodak depo nak buat warna ni, nak buat warna ni, semaya ajak dah. Lepas tu nazar. Kalau ia terima, kosong lagi, wajib atas aku sembelih korban. Okey, tu yang dinamakan sebagai nazar mujazah. Dia mewajibkan ke atas diri dia melakukan sesuatu ibadat yang pada asalnya tidak wajib dengan menggantungkan terjadi sesuatu perkara, iaitu penerimaan seorang perempuan terhadap pinangan dia. Okey, contoh. Yang keduanya masuk dalam nazar mujazah. Dia mewajibkan ke atas diri dia melakukan sesuatu ibadat yang pada asalnya tidak diwajibkan dengan tidak terjadi sesuatu perkara.
dia dituduh ada kes di mahkamah sebagai contoh. Sampai masa hari bicara dia pun nazar, kalau sekiranya aku terlepas kes ni, maka wajib akan atasku rebang. Contoh, maka tiba-tiba lepas sungguh. Itu dipanggil nazar dia, nazar mujazah. Nazar mujazah tanpa ada khilaf. Sepakat ulama mengatakan dia mesti kena menunaikan, melaksanakan apa yang dinazarkan. Sepakat ulama tanpa ada khilaf. Berdalilkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka itu menyempurnakan nazar-nazar mereka itu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu, sesiapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka wajib dia kena melakukan ketaatan. Nazar mujazah, ulama sepakat tanpa ada khilaf mengatakan apabila berlaku apa yang dinazarkan, apabila terjadi benda yang ditaklikkan, yang digantungkan, maka wajib dia melaksanakan apa yang dinazarkan. Okey, itu dipanggil nazar mujazah. Yang keduanya nazar mutlak, dia tanpa menggantung dengan apa-apa perkara, duduk saja wajib atasku rebang tahun ni. Okey, itu dipanggil nazar mutlak. Nazar mutlak, ulama berselisih pandangan, adakah perlu dia melaksanakan apa yang dinazarkan ataupun tidak. Menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum dia sama dengan hukum nazar mujazah. Maksudnya wajib kepada dia melaksanakan apa yang dinazarkan. Okey, dua. Yang ketiganya dipanggil nazrul lajaj. Nazrul lajaj dipanggil juga nazrul ghadab. Maksudnya nazar ghadab, nazar ghadab ni gini, nazar ghadab, dia telah bernazar, sebenarnya pada hakikatnya dia tak mahu buat sesuatu perkara ataupun dia nak buat satu perkara. Dia sebenarnya nak menahan diri dia daripada melakukan suatu perkara, satu. Ataupun dia nak tekan diri dia supaya buat. Okey, yang pertama dia nak tekan diri dia supaya tak mau buat, nak tahan diri dia tak mau buat. Ataupun dia tekan diri dia untuk buat. Contoh, dia balas dengan orang tu sekian. Dia katakan, kalau aku cakap dengan tu anak, kalau aku cakap dengan tu, wajib aku sembelih seekor kambing, rebang ni. Kalau aku cakap, sebenarnya benda dia tak mau cakap dengan orang tu, betul tak? Dia nak tahan diri dia daripada bercakap dengan orang tu. Itu panggil nazar dia, nazar lajaj. Ataupun dia ni, contoh, dia isap rokok. Okey, contoh, lepas tu nak berhenti, tekad dah nak berhenti, duduk saja mari teringat pula rokok. Wah, teringat aku apa boleh tahan lagi ni, teringat rokok. Sungguh orang kuat isap rokok jangan main. Teringat weh. Orang kuat isap rokok, tanya tak percaya orang kuat isap rokok kalau dia percaya kau. Orang kuat isap rokok kalau buka puasa cari rokok dulu, perut lapar sungguh. Tanya tak percaya kepada orang isap rokok. Jangan main kuat ingat kau. Ambo tak isap rokok. Cuma ambo tahu sebab dulu masa kecil-kecil penuh kau isap rokok. Baik. Dulu. Jadi kuat ingat kau. Lepas tu nak berhenti duk ingat, isap balik. Lepas isap menyesal dah. Lepas tu duk main gitu lah. Last kali nak marah diri ni, nak marah. Sebenarnya tak mau isap rokok. Kalau aku isap lagi, dia kata, kalau aku isap lagi rokok, wajib atas aku rebang tahu ni. Nazar terus. Siapa masanya isap pula. Kan gitu kan? Tak percaya tengah tanya. Orang yang isap rokok, berapa kali nak berhenti dah. Okey, itu dipanggil nazar dia, nazar lajaj. Dia sebenarnya tujuan dia tak mau isap, tapi oleh kerana dia nak kok, dia tahan diri dia dengan diikatkan dengan nazar. Okey, tiba-tiba isap, apakah hukum? Nanti kita akan cerita lepas ni. Yang keduanya dipanggil dia nak tekan diri dia supaya buat sesuatu, dia tak mau buat. Allah Rabbi, kadang-kadang dia balah dengan adik-beradik dia. Dia mari dengar ustaz kata gini, balah putus silaturahim, hukum dia haram, apa semua sekali tak masuk syurga macam-macam. Mari takut dalam hati dia. Dia kata tak lidah, kena pergi baik mula. Acu dah kau kaki duk teringat balik. Demo tu kata ke dia, dak jadi mula balik, mula di rumah. Duk main gitu duk teraduk, duk main gitu Last sekali dia jadi kerang diri dia ni, benda baik payah sangat nak buat, benda jahat mudah nak marah. Dia kata kalau aku dak pergi rumah kakak aku pas esok, dia kata kalau aku dak pergi, dia sebenarnya nak suruh diri dia, nak kekang diri dia. Kalau aku nak pergi, wajib aku rebang tahun ni. Nak pergi sungguh esok. Okey, wajib nak rebang. Okey, di sini ulama berselisih pandangan. Pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tidak wajib dia melaksanakan apa yang dinazarkan. Kalau nazar lajaj tidak wajib. Bukan diberi kepada dia dua pilihan. Sama ada dia melaksanakan apa yang dinazarkan ataupun dia membayar kifarat sumpah.
Yang nazar lajaj dia mengambil hukum sumpah, berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaratun nadri kafaratul yamin. Kifarat nazar adalah kifarat sumpah. Maksud kifarat nazar adalah kifarat sumpah, hadis tersebut bukan merujuk kepada keseluruhan nazar, tapi merujuk kepada nazar lajaj menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau orang tu dia sebenarnya tak mahu melakukan suatu perkara, dia tekang diri dia untuk dia pun ikatkan dengan nazar supaya diri dia buat sesuatu perkara, ataupun supaya diri dia tinggal suatu perkara. Apabila dia langgar nazar dia, maka ketika tu ulama pandangan mazhab Imam Syafi'i berpandangan dia diberi pilihan di antara dua. Yang pertamanya adalah dia melaksanakan apa yang dinazarkan, ataupun dia membayar kifarat sumpah. Okey, tu kita kena faham masalah nazar. Asal hukum melaksanakan ibadat korban adalah sunat. Bertukar menjadi wajib apabila seorang tu nazar. Nazar mana? Yang pertama adalah nazar mujazah, yang keduanya adalah nazar mutlak. Manakala nazar lajaj, maka ulama memberi pilihan, tidak wajib dia melaksanakan korban, bahkan dia boleh pilih untuk melaksanakan ibadat korban ataupun dia membayar kifarat sumpah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Hukum korban asas sunat bertukar menjadi wajib dalam dua keadaan. Yang pertamanya nazar, yang keduanya dalam bahasa kitab dipanggil ta'yin. Ta'yin ini menentukan. Apa makna ta'yin? Menentukan. Dia wajib kerana menentukan. Lagu mana menentukan? Kita ada lembu. Lembu ni lembu milik kita. Kita katakan aku jadikan lembu ni lembu korban. Apabila kita kata lagu tu kita telah mentakyinkan lembu tu untuk dijadikan ibadat korban, maka wajib kita melaksanakan ibadat korban dengan lembu tersebut. Tidak boleh sama sekali kita jual, tidak boleh sama sekali kita bagi ke orang. Tu kita kena tahu hukum. Kalau bukan lembu kita tak ada masalah. Ni lembu kita, rakyat syarat lembu kita. Lembu orang kita jumpa, lembu orang tepi jalan, lembu ni aku nak rebang tahu ni lembu ni aku jadikan lembu rebang. Tak jadi lembu orang, tak jadi. Sama macam cerah, pergi cerah orang tak ada sakak paut, jatuh tolak. Mana jatuh? Pergi jumpa orang pasal kedai payang, aku cerah tolak mung 3, jatuh tolak. Mana jatuh? Bukan hak mung. Kalau bini mu baru jatuh. Okey, sama juga dengan lembu sat ni. Okey, lembu sat ni lembu milik kita, bukan milik orang. Lepas tu orang tanya, nak buat mana lembu tu? Nak buat gebang. Maka bertukar daripada sunat kepada wajib. Wajib kita kena buat gebang dengan lembu tersebut menurut pandangan yang difatwakan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum melakukan ibadat korban perlu kita kena tahu, kerana dia ada berkait dengan makan lagi korban pada ni. Allahu Rabbi, masa tinggal lagi beberapa minit, hamba nak ambil benda yang penting-penting saja. Oleh kerana di antara benda yang berkait rapat dengan hukum ibadat korban adalah makan daging korban, hamba nak pergi setuh makan daging korban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Korban sunat. Korban sunat, hukum makan daripada korban adalah dibolehkan. Apabila kita meleh, ambil daging kita boleh makan, tapi dengan syarat. Setelah daripada kita bersedekah kepada fakir miskin. Sedekah kepada fakir miskin, kepada orang kaya bukan dinamakan sedekah. Sedekah kepada fakir miskin, kadar yang dinamakan sedekah. Kadar yang dinamakan sedekah. Okey, kita kata kadar yang dinamakan sedekah banyak mana dalam uruf kita? Kalau besar ni, kita kerak daging besar ni. Buat lembu 22,000. Bapak macam ke surah hikmah pada miding kan besar lembu dia 22,000 harga. Bapak lembu. Bayang 22,000 1.1 tang. Besar. Okey, dia kerap besar ni daging, sedekah kat orang. Pada uruf kita orang panggil sedekah. Tak, orang nak panggil sedekah. Betul tak? Okey, uruf kita banyak mana sedekah? Okey, katakanlah setengah kilo orang panggil dah sedekah. Maka wajib dia kena sedekah sekadar setengah kilo. Bagi kepada fakir miskin. Dia bagi kepada fakir miskin sebanyak setengah kilo. Lepas daripada tu, hak yang lebih tu boleh dia nak makan, tak ada masalah. Nak makan lama mana pun tak ada masalah. Sebab masih lagi dalam masyarakat kita tidak faham masalah makan. Ada lagi orang dalam masyarakat kita hak yang masjid keliling kelalang, surah keliling kelalang, orang ngajar riuh di antara maghrib dengan isyak, subuh ada orang ngajar. Tapi dalam masalah hukum makan daging korban masih lagi tidak tahu. Allahu Rabbi, ini adalah satu kecuaian. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan daging korban tidak diikatkan dengan tempoh 3 hari.
Pada permulaan Islam, Rasulullah larang sahabat menyimpang daging korban lebih daripada 3 hari. Namun larangan tersebut bersebab. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, innama nahitukum li ajli daffah, aku larang kepada kamu makan daging korban lebih daripada 3 hari sebelum daripada ni adalah kerana di sana ada orang Arab pendalaman mari ke Madinah untuk mencari daging korban. Kalau pakak sipang belaka tak bagi, maka tak ada bagi yang dia siang ke dia. Okey, bagi attack kepada dia, jangan makan lebih daripada 3 hari. Okey, sekarang ni kata Rasulullah, fakulu waddakhiru wa tasaddaqu, mu makanlah, mu simpanglah dan mu bersedekahlah, tak ada masalah. Jadi kata ulama, tempoh tidak disyaratkan 3 hari. Tidak disyaratkan 3 hari. Bukan nak makan lama mana pun tak ada masalah. Nak simpang ke cucu pun boleh. Simpang ke cucu, tak tahu berapa tahun, boleh, tak ada masalah. Kita bukan suruh buat, dok comel buat lagu tu. Kita nak rayak dok haram, dok comel buat lagu tu, jangan buat sungguh. Ambil simpang, simpang meletak dalam peti frozen, simpang sampai ke cucu, jangan buat gitu. Cuma hukum bukanlah haram. Atau kita kena ingat, daging korban hak sunat. Jadi setelah daripada kita sedekah, kadar yang dinamakan sedekah, bolehlah kita nak buat benda pun hak yang lebih daripada tu. Tapi kena ingat, sedekah hak yang masih mentah. Di antara kesilapan masyarakat kita adalah daging korban dia masak, dia jamu, dia panggil orang, bagus dah wi makan, tapi cara tidak betul. Kerana hak yang disyaratkan bersedekah dalam keadaan masih lagi mentah. Hak yang masak tidak sempurna, hak yang masak tidak memadai. Mesti hak yang sedekah, hak yang wajib saat itu, hak yang masih mentah. Ni apa hak yang disebut di dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak yang ibadat korban sunat wajib kita kena sedekah, kadar yang dinamakan sedekah. Hak yang selebihnya bolehlah kita nak makan. Tapi hak yang paling afdal adalah kita makan beberapa suap sahaja untuk mengambil berkat daripada daging korban tersebut. Hak yang selebihnya kita sedekah belaka. Hak tu yang paling afdal. Hak nombor 2 adalah kita bagi 3. 1 bahagian ambil kepada kita, 2 bahagian lagi kita bagi kepada fakir miskin. Hak yang ketiga, hak yang paling afdal yang ketiga adalah kita bagi 3, 1 bahagian untuk kita, 1 bahagian untuk fakir miskin, 1 bahagian untuk orang kaya. Fakir miskin dipanggil sedekah, orang kaya dia panggil sedekah, orang kaya dia panggil hadiah. Okey, tu kita kena tahu hukum dia. Manakala ibadat korban wajib, tidak boleh kita makan walaupun sedikit menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Sama ada wajib kerana nazar ataupun wajib kerana ta'yin. Bukan wajib kita kena beri semua sekali kepada fakir miskin. Wajib kerana nazar ataupun wajib kerana ta'yin. Itu kita kena ingat. Tak boleh kita makan sikit. Sebab apabila kita nazar, maka tu benda tu keluar daripada milik kita. Apabila kita ta'yin untuk melakukan ibadat korban, benda tu keluar daripada milik kita. Okey, sebelum daripada kita berhenti, hamba ingat kepada permasalahan tadi, yang mana ada sebenarnya banyak lagi yang kita kena sebut poin-poin penting. Oleh kerana kita kesempitan masa tidak sempat, jadi hamba kena sebut satu masalah yang mana baru ni ada soalan yang kata orang tu dia beli dah lembu korban, tiba-tiba dia mati sebelum daripada sempat sembelih. Maka diajukan soalan tersebut kepada beberapa orang para asatidah, yang mana yang ajukan kepada hamba soalan tersebut adalah asatidah, ustaz-ustaz di sekitar Terengganu. Baik, hamba tak sebutlah nama ustaz siapa. Lepas tu ada seorang ustaz tu, dia khabar kepada hamba, ustaz tu ada juga kuliah juga di sini. Ustaz tu ada kuliah juga, dia kuliah hari Jumaat sebelum sembahyang Jumaat, sebelum khutbah Jumaat. Baik, dia kata soalan tu, dia kata ditanya beberapa orang ustaz sebelum ni. Dia kata ada seorang ustaz tu kata jadi saka. Ada seorang ustaz tu kata kena rebang, sebab dia mengambil hukum wasiat. Namun ada sebahagian yang lain tak berani nak hukum. Jadi apa hak yang hamba zahir di sisi hamba, bahawasanya dia tidak mengambil hukum korban, dia tidak mengambil hukum wasiat. Bahkan dia termasuk dalam harta pusaka hak yang perlu dibahagikan kepada ahli waris. Namun oleh kerana ada sebahagian daripada ustaz mengatakan termasuk dalam hukum wasiat, maka apa hak yang hamba duk faham tu, jadi kita pun rasa bimbang, takut kita tersilap. Maka hamba pun cuba ambil pandangan-pandangan daripada sebahagian daripada guru, di antaranya guru hamba yang duduk di Jeddah, nama Dr. Muhammad bin Abdullah Muhyiddin, di antaranya Dr. Yusuf Khattar, seorang ulama daripada Syria, di antaranya ulama daripada Jordan, ulama daripada Yaman. Hamba tanya lagu mana, apa kata hak ni hak yang zahir di sisi aku, bahawasanya hak ni mengambil hukum benda harta pusaka. Dia kata ya betul, hak yang apa hak yang mukabar betul dah. Okey, gini hukum dia. Jadi apabila ramai ulama-ulama hak yang terkenal mengatakan betul,
hamba pun tulis, buat penulisan, buat artikel, lepas tu hamba pun post dalam Facebook dan WhatsApp. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kepada hukum tersebut, seorang yang beli dah lembu korban, tiba-tiba dia mati sebelum daripada dia melaksanakan korban, kalau sekiranya dia telah bernazar untuk melaksanakan ibadat korban dengan lembu tersebut, ataupun dia ta'yin apabila dia mati, maka wajib kepada ahli waris dia melaksanakan ibadat korban untuk si mati, kerana wajib kepada si mati melaksanakan ibadat korban. Adapun kalau dia tidak bernazar ataupun dia tidak menentukan, dia juga tidak berwasiat, maka lembu korban tersebut ia jadi harta pusaka yang perlu dibahagikan kepada ahli waris dia. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli waris dia saat itu apabila dapat lembu tersebut, ikutlah ahli waris dia nak korban ke, nak buat benda ke, hak tu masalah ahli waris dia. Mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh kita melaksanakan ibadat korban kepada si mati dengan harta yang ditinggalkan oleh si mati kalau sekiranya si mati tidak berwasiat. Adapun kalau si mati berwasiat, maka dibolehkan kita mengerjakan ibadat korban daripada harta peninggalan si mati. Okey, kita rasa situ dulu pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah kita mengharapkan ada manfaat daripada perkongsian kita pada malam ni, walaupun hanya beberapa poin saja yang hamba sentuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadat korban yang kita laksanakan esok diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.